Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, apa yang ada kat dunia ni dan di seluruh alam ni semua milik Allah. Allah yang buat, Allah yang punya. Tak ada satu pun milik kita. Kita je perasan milik kita. Perasan tu perasan. Ini mata saya, ini telinga saya, ini kemaluan saya, macam Hanzalah berbangga dengan dia punya kemaluan. Bukan dia punya, Allah punya. Mata bukan dia punya, tak ada siapa punya. Seluruh benda dalam dunia, seluruh alam milik Allah. Duit, harta yang kita ada, semua Allah punya, diberi kepada kita. Kita minta lagi hantar supaya kita dapat simpan, Allah bagi juga. Bukan itu saja, langit Allah punya, bumi Allah punya, ikan yang di laut tu Allah punya, pemata di bumi, di laut, di dalam kerang tu, tiram Allah punya, mas-mas di bumi, minyak, semua Allah punya. Jadi ini kita selalu lupa. Kita umumnya lupa yang itu Allah punya. Bila Allah bagi kat kita, kita kata kita punya. Sebenarnya Allah punya, Allah bagi kat kita untuk Allah tahu kita buat apa dengan benda yang dibagi oleh Allah. Kita kalau kita bersyukur, kita taat perintah dia. Kalau kita tak bersyukur, kita langgar perintah dia. Macam Sufyan, kalau dia tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi, maknanya dia langgar perintah Allah lah dengan benda tu. Itu maknanya tak bersyukur. Bukan cakap, saya bersyukur, saya bersyukur. Itu tak. Itu cakapnya. Tanda bersyukur dengan benda yang Allah bagi tu, kita guna mengikut kehendak dia. Harta yang bagi tu, kalau kita bersyukur, kita guna ikut kehendak dia. Kalau kita guna ikut kehendak kita, itu makna kita punya, bukan Allah punya. Kita percaya benda yang kita dapat, duit yang tu kita punya. Jadi oleh kerana itu kita buat dan gunakan dia suka hati, itu makna kita tak bersyukur. Hanzalah kalau guna duit dia ikut suka hati, dia tak bersyukur lah dengan apa yang Allah beri pada dia. Kalau dia guna diri dia ikut suka hati, dia tak bersyukur lah tu. Dia nama ungrateful. Jadi grateful atau bersyukur ni, dia guna harta dia. Sebab itu Allah bagi tahu dalam Quran, yang memberi harta kepada kamu ni aku. Dan bila kamu minta supaya ditambah, aku juga, supaya kamu dapat simpan. Bila kamu simpan duit, guna untuk apa tu? Guna untuk duit tu disimpan untuk diguna pada masa depan di jalan Allah. Kalau duit untuk disimpan macam Samad, kerana supaya dapat memelihara masa depan, itu salah. Kita bukan simpan duit supaya kita takut tak ada siapa pelihara kita. Sebab kita simpan macam tu sebab kita percaya duit tu kita punya dan dia memelihara kita. Kita telah mempersekutukan Allah.
Simpan duit kerana perintah Allah, untuk diguna pada masa hadapan, untuk di jalan Allah. Bila nak keluar di jalan Allah, bila nak pergi haji, bila ada orang miskin datang, musafir, anak yatim, kita bagi. Itu maksud untuk disimpan. Hari ini orang simpan duit untuk beli apa dia suka. Kita murah sekarang, simpan duit supaya bau dapat, supaya dapat kereta bau, lagi bau. Ada tu bila nak diguna ikut suka Allah. Maknanya kita percaya duit tu kita punya lah, bukan Allah punya. Kita mau yakin tiada yang punya segala dalam dunia ni, termasuk kita, melainkan Allah. Jadi kita tak boleh guna diri kita ikut suka kita. Itu maksudnya. Kita tak boleh langgar perintah Allah. Kita kena guna diri kita ikut suka dia. Semua kerana perintah dia. Kita gerak apa pun kerana perintah Allah, untuk suka ke Allah. Itu perkara tinggi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, semua di langit, di bumi, kata Allah, dan di antara keduanya dicipta oleh Allah, dan dia adalah milik Allah. Kenapa dia milik Allah? Allah cipta, Allah buat. Kenapa pula jadi milik orang pula? Kenapa pula jadi milik kita? Kita tak buat pun. Diri kita bukan kita yang buat. Siapa buat? Tahu pun. Siapa buat? Allah. Jadi Allah lah yang punya. Kenapa pula Allah punya saya pula? Jadi semua orang yang tidak beriman kepada Allah, semua ingat dia punya lah. Kemaluan tu dia punya, dia boleh guna ikut suka dia. Mata tu dia punya, dia boleh guna ikut suka dia. Engkau apa pasal nak tahan-tahan kita? Suka kita lah. Itu kebebasan namanya. Menuntut kebebasan. Sekarang ni kebebasan yang diminta oleh orang bukan Islam, kebebasan untuk guna apa yang Allah bagi ikut sukati. Jadi bila ditahan supaya jangan bebas, yang marah lah. Jadi kita pun tak boleh nak paksa orang tak minum arak, kan? Kita kan semua ada dah dalam Quran. Arak tu tak boleh diminum, kan? Jadi kita pun boleh bagi tahu, kita tak boleh paksa orang tu tak minum arak. Tapi dia minum arak, dia minum ikut suka dia. Dia kata, apa pasal kau dah tahan-tahan aku? Bukan arak kau, aku punya arak. Jadi orang macam Siti Kasim suara naik marah. Apa dia marah? Sebab apa? Bila nak tutup, kalau nak tutup kedai arak dia menuntut sampai tutup Hafiz Quran. Jadi ini Siti Kasim ni, dia dah macam fikir dia punyalah semua. Dia boleh buat ikut suka dia. Semua orang boleh buat ikut suka dia. Betul lah, kan? Tapi kalau kita tutup arak, kedai arak pun bukan orang berhenti minum arak. Dia boleh minum cara lain. Jadi cara memberhentikan tu tak cara yang betul, kan? Kita berhentilah semua, tutup semua, lesen tak bagi kedai arak. Tuan-tuan ingat orang berhenti minum arak? Orang yang memang nak minum arak ni, macam mana cara pun. Pernah di Amerika tu, dia orang haramkan arak ni. Bukan haram lah, dia orang tak boleh orang. Dia ambil arak lah dekat tempat lain, di Kanada, bawa Amerika, dan jadi satu jenayah pula. Menyebutkan jenayah sebab apa? Bila orang seludup dah jadi jenayah. Dah jenayah, polis dah dapat rasuah. Orang nak, engkau lepaskan aku bagi duit. Macam kita tutup semua rokok, tak boleh seludup Indonesia punya rokok, orang seludup juga. Jadi cara-cara membuat undang-undang ni tidak mencegah orang. Buat undang-undang arak tak boleh minum, terus boleh kita buat undang-undang tak boleh minum di halayak ramai, boleh.
Sebab kita tak kata dia tak boleh minum arak. Dia boleh minum arak di rumah dia lah. Kamu boleh beli arak di kedai arak saja, misalnya. Arak tak boleh dijual di kedai-kedai lain. Macam hari ni kita suruh juga, benarkan juga 7-Eleven. Jadi makin senang lah dia nak beli kat situ. Sebenarnya kita tak boleh larang dia minum arak. Dia tak ada iman, nak larang buat apa? Kan? Kalau kita nak larang orang minum arak, tak salah dia orang tak beriman kat Malaysia ni. Jadi buatlah. Ini usaha tak dibuat supaya orang beriman. Nak buat undang-undang. Itulah pahaman orang PAS. Kan? Mesti buat undang-undang. Undang-undang nak buat apa? Quran kan dah ada. Tak payah. Jadi sebenarnya undang-undang hari ni isap rokok tu, kan, kita janganlah bagi mudah sangat orang beli. Begitu juga arak tu. Semua rokok boleh dapat di mana-mana. Senanglah. Cuba rokok boleh dijual di kedai rokok je. Diorang terpaksa pergi jauh kan. Tapi diorang kaki rokok memang pergi juga lah. Itu tak masalah. Tapi paling kurang budak-budak yang kecil-kecil tu, dia tak apa tahu di mana nak dapat rokok. Tapi bila dia diajar oleh orang tua dan dia tengok, dia pun mencari. Walau kat mana, kat bandar tu katalah kedai rokok yang jual rokok saja tu kat ujung lah, dia pergi lah. Kedai arak tu kita benar satu bandar satu kedai. Tak boleh kan. Dia boleh pergi sana lah. Tapi arak ni tak boleh minum di kedai. Minum di rumah. Di tempat dia. Sebab minum di kedai dia akan menggalakkan lagi orang minum arak. Boleh kita itu, tapi terus tak boleh minum arak tak boleh. Sekarang akan ada manusia tak beriman hari ni. Sebab itu untuk mencegah mungkar ni, kita kena mengajak dia kepada kebaikan. Pertama, mengajak orang kafir ni kepada mengucapkan kalimah. Itu cara mencegah mungkar. Bukan buat undang-undang, tuan. Buat undang-undang ni bukan cara mencegah mungkar yang semua orang hari ni faham. Oh, beria lagi. Jadi kalau dia jual arak, dia mesti ada lesen. Jual arak tak boleh jual-jual aja. Itu kita boleh buat. Lepas tu duit lesen tu, duit kedai tu dia punya income tax semua di daftar merah. Iaitu haramnya duit. Dimasuk kat situ lah. Kedai jual arak, kedai jual apa ni, rokok, kedai jual 3 ekor. 3 ekor? Nombor ekor itu semua perniagaan haram yang mana orang beriman, orang Islam tak patut buat lah. Kalau dia buat, mana dia bukan orang Islam lah. Jadi teks daripada sana, cukai tu kena di spesifik bagi. Nama-nama tu komplit. Bila keluar teksnya, zoom masuk ke duit haram. Duit-duit haram tu bolehlah diguna untuk buat jalan, buat tandas, buat kebun, buat taman. Tapi tak boleh bagi sebagai gaji. Untuk orang bawa balik rumah, bagi makan anak bini. Nanti semua jahat. Anak bini semua langgar perintah Allah. Banyak tak berjaya. Tengok saja anak polis sekarang, Greenwood ni. Greenwood ni taman polis. Dia orang zaman dulu memang, sekarang kurang sikit lah. Polis sampai hari ni tak boleh selamatkan diri daripada rasuah. Sebab dia diduga selalu, orang selalu kata, okey, aku saman kau. Saman berapa? 300. Alamak, 300. Polis tu kata, aku saman kau 300. Kalau kau tak nak kena saman, bagi aku duit. Berapa kau ada? Dia ambil lah. Itu duit rasuah. Itu duit dia bagi makan anak bini dia. Dia jadi rosak. Diri dia rosak, anak dia rosak. Bagi ceramah mana pun, agama, semua tak masuk. Liar semua. Jadilah hisap dada apa semua. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ni kita jangan mencegah mungkar dengan buat undang-undang. Kita tak perlu parlimen punya buat undang-undang. Kita dah banyak undang-undang dalam Quran.
Undang-undang itulah kita mau ikut. Kenapa pula nak ditulis? Tafsirlah Quran tu betul-betul. Tafsir Quran tu, kemudian suruh semua rakyat Malaysia baca Quran. Yang tak nak baca, dia sendirilah tahu. Tak tahu apa perintah Allah, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Sebab itu semua orang kena tahu. Dan semua orang kena baca. Untuk semua orang kena baca, Quran tu kena ditafsir kepada bahasa Melayu dengan betul, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa India. Tapi tak ada usaha dibuat ke arah tu. Sebab semua orang tak mau nak hidupkan undang-undang Islam. Undang-undang Islam bukan dihidupkan di parlimen. Undang-undang Islam ni hidup bila ada usaha atau iman. Satu orang baca Quran tu dengan iman, satu tahap lah, bukan iman sikitnya. Dia apa dia dengar, dia Allah suruh larang, dia tak buat lah. Kalau dia buat lain juga, dia iman tak kuat lah. Itulah sebab orang langgar perintah Allah. Bukan sebab dia tak tahu, tapi sebab dia tak percaya, dia tak ada iman. Jadi paling kurang dia baca Quran, lepas tu dia buat kerja dakwah. Dia tak boleh baca Quran dia dan tak buat kerja dakwah, kerja Nabi, cara Nabi SAW. Kalau dia tak buat kerja Nabi, cara Nabi, dengan niat nak buat Allah suka, maka iman dia takkan naik, kan? Iman dia tak naik, dia tahu pun dia tak boleh buat. Satu lagi langsung tak tahu, iman pun tak ada, lagi teruk lah. Jadi paling kurang kalau dia orang semua baca Quran dan dia boleh faham Quran tu, dengan izin Allah SWT, Quran tu Allah bagi saya tafsir. Saya buat tafsir kepada bahasa Inggeris bukan sebab apa? Sebab bahasa Inggeris ni bahasa dunia. Bahasa Melayu ni bahasa Malaysia. Kita tak boleh tak belajar bahasa Inggeris. Ini dua bahasa kita kena belajar semua, rakyat Malaysia, orang Islam. Bahasa negara dia, bunda dia, dan bahasa Inggeris. Sebab dia bahasa Inggeris bahasa dunia, bahasa Melayu bahasa Malaysia. Jadi kalau di sekolah-sekolah ni bahasa mau diajar, compulsory, wajib. Dan ada hari-hari di sekolah dia tak boleh cakap Melayu, cakap putih. Hari lain cakap Melayu, tak boleh cakap putih. Cina, India, barulah orang India, Cina boleh cakap Melayu. Oh, Melayu. Inggeris pun boleh, orang Melayu pun begitu. Jadi bahasa Cina, bahasa India bolehlah buat optional. Dia bukan bahasa negara ni. Bahasa negara ni lah bahasa Melayu. Itu kena faham. Ini ketua-ketua negara hari ni tak faham ni. Dia orang tak buat apa-apa pun yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu ni bahasa Malaysia, bahasa Melayu ni bahasa negara ni. Jadi oleh kerana itu, banyaklah Cina-Cina, India yang tak tahu bahasa Melayu, duduk di Malaysia, orang Malaysia. Ada jadi menteri pula. Jadi sebenarnya ini kesalahan kita. Kalau kita membenarkan sekolah Cina pun, dia kena satu bahasa saja. Tak boleh bahasa Cina semua, atau bahasa India je. Bahasa Cina tu satu bahasa. Sebab dia bukan bahasa di negara ini. Dia tak boleh digunakan sebagai medium of instruction. Medium of instruction dua saja. Kalau mau Malay, special permission English. Jadi kalau kita mau begitu, boleh buat English. Bila dia dah naik ke university ataupun they use English. They can use English, they can use Malay also, with permission, maknanya dengan kebenaran. Maknanya universiti ni medium instruction main dia English, universiti ni Malay. Jadi tak boleh lah semua universiti English pula, tak boleh. Jadi cara begini baru orang boleh faham. Sebab itu Quran tu ditafsir dalam bahasa Inggeris. Saya telah buat dengan izin Allah. Dah sampai ke 27 juz. Masa akan datang, akan tiba bila Quran tu diterjemah dalam bahasa Melayu. Masa tu orang-orang Melayu akan dapat faham. Orang Cina, India yang tahu Melayu faham dan tahu Inggeris. Dia boleh beli Quran tu dan baca kat rumah dia.
Kita bukan bagi tahu Quran untuk orang Islam saja. Quran ni untuk semua orang. Banyak perkara-perkara Allah bagi tahu pada orang bukan Islam dalam Quran tu. Oh Muhammad bagi tahu mereka. Itu mana dia nak tahu? Dia tak baca Quran. Bagi tahu kepada orang the unbelievers, the idolaters of Mekah. Kan? Allah bagi tahu dah orang bukan Islam, kamu dah tahu semua apa ni kebesaran Allah, keagungan Allah ni. Masih lagi ke kau nak menyembah Lat dan Uzza? Itu mana orang kafir nak tahu kalau dia tak baca? Jadi hari ni kita langsung tak ada fikir bagaimana seluruh manusia, seluruh alam ni beriman kepada Allah. Lepas tu kita cuba nak tunjuk kat orang kita orang baik, orang bagus dengan berserban, berjubah, berjanggut macam Rasidi ni, bersongkok. Untuk apa dia buat semua tu? Sedangkan dia amal tak bagus. Nak tunjuk kat orang dia bagus lah. Kan? Kalau bagaimana kita nak dapat ikhlas dengan berjubah kalau iman tak ada? Kita akan ikhlas berjubah ni bila kita beriman tahap yang Allah mahu. Kita jadi orang beriman, beramal soleh, baru berjubah untuk sukakan Allah. Kan? Baru kita minum untuk sukakan Allah, baru kita semayang untuk sukakan Allah. Kalau tidak, semua yang kita buat ni tak ikhlas. Walaupun pakai baju baru, hari raya, mahal-mahal bayar. Anzala dengan keluarganya, tiap-tiap raya satu warna. Berapa banyak duit habis tu, tiap-tiap raya tukar warna. Siapa punya perintah tu? Siapa yang perintah bapa Anzala, mak dia buat bertukar-tukar warna tiap-tiap raya? Siapa? Sendirilah kan? It's only whims. Following whims and fancy. Kita ni hanya mengikut sangkaan-sangkaan dan kita punya whims. Whims apa? And fancy. Keinginan kita lah. So bergayalah raya, warna merah hari ni, tahun depan coklat. Sekarang ni baru ni Hanzalah keluarga dia purple, pink. Ya, Hanzalah tak suka pink, dia simpan aja. Kan bagus bagi orang miskin tu. Betul tak? Daripada simpan, hari ni baju Melayu dia pink, simpan kan? Sebab dia tak suka lah. Bila bergambar dengan keluarga dia, dia pakailah. Jadi lepas tu simpan terus, kan rugi. Berapa banyak pembaziran, tak ada guna. Membuat benda yang sia-sia. Tak ada perintah. Allah suruh kita pada hari raya pakai baju baru. Baru maknanya bukan baru kena beli. Baru mean bersih daripada kotor. Itulah tujuannya, untuk kita dapat bersemayang, bercampur dengan orang, tak adalah bau busuk. Kan? Bukan untuk bercuma, tapi kita dah extend understanding kita baru kepada baru beli. Jadi tiap-tiap raya mesti beli baju raya. Kalau tak beli baju raya, kita pun mendapat tekanan. Tidak sama dengan orang. Apa nenek kata, apa datuk kata bila kita balik kampung, anak kau tak pakai baju raya. Mak saya cakap, aku walaupun miskin, tak pernah hari raya aku tak beli baju raya baru untuk anak-anak aku. Dia beritahu. Walaupun nak miskin, hari raya mesti belinya. Macam mana pun. Jadi itu semua adalah whims and fancy. Kita punya ikut perasaan. Allah tak ada perintah kita bersusah payah semua hari raya. Hari ni baru ni Allah buat COVID-19, hari raya, puasa semua, kita dalam kurungan, dikurungkan. Mana ada orang minat nak beli baju raya? Ada minat. Adalah yang mana obses tu, macam mak Andalah, bapa Andalah ni obses. Macam COVID ni pun nak buat apa? There's no necessity. Jadi asbab dari itu banyak orang tak buat baju raya lain, beli baju raya, shopping, dan apa ni pun berkurang. Boleh beraya juga,
Bukannya je beraya sampai sebulan, tiap-tiap weekend ada function dulu. Tiap-tiap hari Sabtu perjalanan sesak. Sekarang tak ada. Kenapa kita tak boleh macam ini pada masa-masa akan datang? Makna Allah nak ajar kita bahawa life bukan macam kamu sangka. Isu susah, menyusahkan diri. Benda yang aku tak suruh, kamu buat-buat. Nah, aku suruh sembah kamu, sembah aku, kata Allah, kau sembah batu. Kau buat bahala. Kau ukir teruk-teruk. Macam kat batu kep tak. Bukan senang nak ukir Tuhan tu. Oh, tingginya Tuhan. Tuhan apa nama dia? Murga. Murga tu Tuhan apa Rashid? Murga bukan. Murga ni destroyer mungkin. Saya pun tak faham lah. Tapi maknanya setiap idol tu dia ada tugas dia Tuan. Sebab tu dia banyak idol. Kalau nak anak, pergi kat bahala yang bagi anak. Itu semua nama saja. Kata Allah, semua idol yang kamu sembah tu, semua nama aja yang dicipta oleh bapa kamu dan datuk kamu. Ini. Sebenarnya dia tak ada apa. Kamu bagi nama aja. Nama Lat, Uzza, Banat, macam-macam lah. Bagi nama 360 nama. Jadi nama-nama tu direka semua. This is not Tuhan. Tuhan Allah yang wujud, yang ada nama dan betul punya. Sekali Allah panggil Nabi Sallam, Isra' Mi'raj, tunjukkan Allah dalam true form dia. Ini Allah yang bagi engkau wahyu, yang hantar Jibril pada kamu. Jadi bila Nabi Sallam tengok Allah tu dengan true form, iman Nabi naik ke tahap yang tak boleh dibayangkan lah. Jadi dengan mata yang dia boleh lihat Allah tu, dia lihat macam-macam benda di dalam dunia yang kita tak boleh nampak. Heavenly world, di dunia yang lain. Mata ni tak boleh nampak. Mata ni bukan tu je tak nampak, jauh pun tak nampak, semut pun tak nampak kadang. Ini mata yang Allah bagi pada Nabi waktu tu, mata yang boleh melihat macam-macam tanda kebesaran Allah yang tak boleh dilihat oleh Nabi. Macam kita lihat langit, bumi kan. Ini benda lain yang Allah nampakkan kepada Nabi. Jadi iman Nabi itu dah sampai sangat tinggi. Sehingga kan setiap perkara Nabi buat dengan cara yang betul, dengan niat yang betul. Makan, tidur, naik unta, semua dengan doa. Sebab itu doa-doa tu ada. Doa kenderaan, doa makan. Boleh kamu buat tu semua. Kamu hari ni dah lama tak muzakarah adab kenderaan. Bila naik kenderaan, mana ada ingat? Kalau masa ikut tabligh tu, masa tengah keluar, lepas kita berkumpul sebelum kita pergi, satu orang cakap adab perjalanan, keluar masjid, balik naik doa. Jadi kita ingatlah. Adalah sebagian ingat. Lepas tu bila dah tak ada, tak ingat sebab iman tak ada. Belajar doa je. Niat pun tak ada. Jadi itu pembelajaran agama yang tak berapa tepat lah. Pertama kena dibelajar ialah iman. Iman ni perintah pertama Allah bagi sebab mengucap, kena mengajak manusia kepada. Yang tak mengucap kena diajak kepada mengucap. Yang dah mengucap kena diingatkan tentang kalimat dan diajak buat kerja tu, taat perintah Allah. Seperti mana cara Nabi kita, dengan kita cakap niat nak buat Allah suka. Mula kita cakap je nak buat Allah suka, lama-lama dia jadi betul bila iman kita sudah meningkat. Dahsyat.